Dalam Islam ni macam mana nak bercinta tapi tak bersedia nak berkahwin? Ataupun berkahwin lambat lagi, insya-Allah 20 Januari saya akan kahwin dengan dia. Dia tak tahu lagi. Jadi, dan macam mana kita boleh, kalau boleh kita ambil kesempatan terus, kita ambil ustazah, mana lagi baik? Bercinta sebelum berkahwin ataupun bercinta selepas berkahwin? Silakan, alhamdulillah ustazah. Terima kasih saudara-saudara. Jadi yang akan saya berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala sudi memberitahu kita dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ada di antara manusia, ada di antara kita ini mengambil tandingan-tandingan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mencintai tandingan itu sama dengan mereka mencintai Allah. Sama, bukan kerana sama dengan mereka mencintai Allah. Ada unsur syirkul mahabbah dekat situ kan. Jadi Allah beritahu lagi kita melalui kalam Rasulnya, Inna Allah yaghar wal mu'min yaghar. Rawahu Syaikhain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu cemburu dan orang mukmin itu yang ada sifat iman ini pun cemburu. Kita takut kita takut kita letakkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kita ingati, lebih kita fokus, lebih kita sanggup korbankan sesuatu untuk dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut Allah cemburu pada kita. Tidak Allah cemburu pada kita. Azab Allah yang paling kita takut bila Allah tak nak lagi kisah pada kita, sebab kita tak balas cintanya. Bila Allah tak lagi kisah pada kita, apa jadi pada hidup kita? Kita tak rasa lazat lagi pada jalan-jalan kebaikan, tak rasa seronok lagi pada kebenaran. Kita buat ikut suka hati kita. Jadi kita terpisah daripada hidayah. Itu azab Allah yang sangat berat dalam kita nak lalui kehidupan di atas muka bumi ini. Sebab itulah, kalau kita tersuka, terminat, terkagum dekat seseorang, kita nak uruskan fitrah suka, kagum, minat tadi tu dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Bagaimana caranya? Okey, pertama sekali, orang yang bercinta kerana Allah, pertama sekali dia kena muhasabah. Muhasabah, ketertarikan dia kepada si dia tu, adakah tertarik pada kewarakannya, agamanya, fitrah dia, ataupun tertarik pada rangsangan nafsu, rangsangan yang tak rasional, yang melulu. Sedangkan Imam Ghazali diberitahu kriteria kepada puteri dia untuk pilih jodoh 10 tahun sebelum puterinya start untuk memilih jodoh. Begitu juga sepatutnya kita ambil tahu pasal ni, sejak dulu lagi, sejak kecil lagi ambil tahu macam mana orang yang sepatutnya akan jadi teman hidup kita nanti. Kena muhasabah ketertarikan hati kita. Seterusnya, kita kena check balik. Kita jadi suka dekat si dia tu. Bagaimana cara si dia menawarkan cinta dia kepada kita? Sebab bila kita jelas cara si dia menawarkan cintanya kepada kita, kita boleh menilai sesuatu. Sebab kita tak mampu nak nilai banyak perkara tentang si dia kan. Jadi nahkum bizawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Kita melihat luarannya dan Allah lebih tahu dalamannya. Kalau dia tawarkan cinta kepada kita dengan jalan-jalan yang menghampiri zina, call, SMS, dating, tanpa urusan, maka nak ke kita mulakan bahtera rumah tangga kita tu dengan dasar yang maksiat kepada Allah? Macam mana rumah tangga kita tu nak teguh? Asasnya apa? Itu adalah irrational thoughts. Kita pilih benda yang
yang rapuh, kita nak benda itu kekal. Itu tidak wajar, tidak waras. Jadi kita nak muhasabah balik. Sebab dalam Islam kita kena ingat kaedah al-aslu fil ikhtilat haram. Asal percampuran pergaulan antara lelaki dan perempuan adalah haram. Dan ada kaedah lain menyebut al-aslu fil mu'amalat mubah. Asal muamalat, urusan kerja antara lelaki dan perempuan adalah harus. Dalam kita nak mengimbangi dua kaedah ni, ada kaedah lain menyebut ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu membenarkan apa yang dilarang, tapi bukan sebebas-bebasnya, ada kadarnya. Ad-darurah tu kadar dan kadarnya. Darurat itu ada kadarnya, ada batas-batasannya, ada akhlaknya yang kita nak kena jaga. Jadi muhasabah balik dulu, aku bersyukur kat dia sebab dia guna cara yang ceroboh masuk ke peribadian aku, ya, tanpa takut pada Allah. Aku nak taubat segera pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu aku tertarik kat dia, aku start untuk masuk dekat dia dulu sebab dia lah lelaki yang handsome ke, ataupun perempuan cantik ke, tapi sepatutnya dia bukan agama. Kita nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kembali pada Allah. Yang pertama, muhasabah, banyakkan muhasabah. Yang kedua, banyakkan jaga ikhlas kita dengan Allah. Janganlah sebab kita tersuka kat si dia, kita datang ke majlis ilmu ni pun dengan niat hati nak menjeling-jeling si dia. Sebelum datang telefon tak SMS, hari ni nak pergi Kuala tak pakai baju warna apa, nak sama lah kan. Kita muhasabah balik, taubat dengan Allah, jaga ikhlas kita. Bimbangnya, bila kita tak jaga ikhlas kita dengan Allah, kita tak ada rasa. Apa itu rasa? Rasa ni adalah satu perasaan yang Allah campakkan kepada orang yang jaga ikhlas dengan dia, supaya kita tak mudah tertipu, supaya kita boleh buat pertimbangan yang wajar bila kita diuji. Ada satu kisah dalam paper, ya, seorang perempuan, dia sedang menunggu teksi. Tiba-tiba datang sebuah teksi, kat dalamnya ada seorang lelaki berhenti, dan lelaki tu keluar dari teksi tu, dia terus tunjuk-tunjuk muka perempuan tu, "Kamu lah curi handset saya." Perempuan tu terkejut, dia punya pingga, mana pula orang sekeliling kan. Dia pun kena tuduh, padahal dia tak tahu apa-apa. Dan lelaki tu punya lagi bijak, dia bertaktik lagi. Dia kata, "Siang, kamu nak nangis lah. Kalau kamu betul, kamu pihak benar, mari ikut saya jumpa polis dekat balai polis." Perempuan tu punya tak ada rasa, tak ada syak apa-apa, ikut lelaki tu. Lelaki tu caci-caci tuduh-tuduh dia lagi kat dalam teksi tu. Akhirnya dia kata, "Kesian kamu ni, tak apalah, kita rehat dulu dekat hotel, lepas tu kita pergi balai polis." Dan apa jadi kat hotel? Perempuan tu dirogol oleh si lelaki jahat ni. Dia terfikirkan macam mana perempuan ni tak ada rasa, tak ada rasa syak, tak ada rasa orang nak tipu dia. Sebab itulah kita menjaga ikhlas dengan Allah. Takut nanti ada satu situasi yang menguji kita, kita tak ada rasa. Ada rasa nak menilai mana yang lebih baik, ada rasa nak buat pilihan yang lebih baik dan sebagainya. Okey, kedua, jaga ikhlas. Ketiga, kita bercinta kepada Allah, hati kena sensitif, kita kena banyak sadr zari'ah ataupun sadr zara'i'. Kena banyak tutup pintu-pintu fitnah. Tutup pintu-pintu fitnah. Kalau kita rasa nak SMS dia, nak tanya dah makan ke belum, ataupun sekadar nak tanya, kena buat apa tu, kita dialog balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah SMS buat terasa urusan? Apa itu urusan? Urusan ni adalah satu benda yang kalau kita bentang kepada Allah, kita dialog dengan Allah, kita yakin kita boleh jawab dengan Allah di akhirat nanti, itulah namanya urusan. Tapi kalau rasa nanti kalau soal kita tak dijawab, maka muhasabahlah balik. Tutuplah pintu fitnah komunikasi antara lelaki perempuan pada benda yang bukan urusan. Seterusnya, kita kena banyak siapkan diri kita sebagai pasangan ideal. Bukan kepada si dia, kita nak praktikkan dulu untuk persiapkan diri. Contohnya nak jadi nanti seorang
kepada isteri atau suami yang romantik. Kita praktikkan dulu kepada kita mak kita kan. Nah, SMS dekat mak, Mama, I love you. Pernah tak hantar macam tu? Jangan hantar, Alhamdulillah, dia hantar kat mak kita. Dekat adik kita, sering dakwah, SMS adik. Adik, kakak nak balik hujung minggu depan, nanti kakak bawa balik hadiah. Ini pun skill-skill romantik, komunikasi, skill manak ikan yang kita praktikkan secara halal, secara bermaruah, secara yang Allah redha dalam kehidupan seharian kita. Ini kita nak tergesa-gesa nak praktikkan keromantikan kita tu pada sedia yang mengundang muka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti bila dah kahwin, hilanglah segalanya, tak rasa manis lagi, tak rasa lazat lagi. Ingat dek, semakin kita jagakan hati kita sensitif, makin rasa malu, makin rasa hormat, makin kita kawal, makin kita tutup dalam tempoh yang belum berkahwin lagi ni, insya-Allah nanti dah kahwin meletup rasa cinta tu. Rasa bercinta sangat. Angkat lagi supaya dia dapat nak adik pun lagi juga. Bahagia dia bercinta selepas kahwin. Alhamdulillah untuk berikan suami yang sangat romantik, sangat baik. Alhamdulillah rindu kat dia ni. Nanti dek, suami akak selalu awkward. Tidak akak selalu rindu. Angau selalu, masa ni lah angau yang halal kan. Bukan sebelum kahwin. Masa tu kita takut ke Allah. Bila terangau, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat kembalikan hati kepada Allah. Tapi bila dah kahwin ni, Allah campakkan keindahan-keindahan tu. Dan kita cita-citakan bila dah kahwin nanti, kita akan teladani sunnah-sunnah Nabi, macam mana layanan Nabi pada isteri. Makan, semua kan makan daging sama-sama dengan Aisyah. Semua makan, Aisyah makan, sama-sama seketul daging, hingga akhirnya bibi mereka bertemu. Romantiknya Nabi. Main kejar-kejar, main lomba-lomba. Semua ni akan kita nikmati insya-Allah kalau kita tak pernah rasa lagi sebelum kahwin. Kalau dah rasa sebelum kahwin, semua tu dah tak rasa apa lagi dah. Sebab kita dah bercita-cita dari sekarang ni. Ikut cari Islam penuh keindahan. Dan kita doa kepada Allah, ya Allah beri kekuatan kepada aku, ya Allah. Beri kekuatan kepada adik kita yang kita sayang, kawan kita yang kita sayang. Apa lagi? Saudara mara kita yang kita sayang, beri kekuatan untuk rasai syurga cinta di dunia ni supaya nanti akan kekal. Dapat syurga cinta, Islam namanya di akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadilah Ustazah Fatimah Syarah di atas papasan yang mudah memberikan pedoman kepada kita bercinta selepas berkahwin jauh lebih indah daripada sebelum berkahwin. Ini pengalaman saya dari untuk perempuan Anda saya sudah 2 tahun berkahwin dan Anda mendapat syurga sebelum kahwin. Tuhan akan tarik syurga selepas berkahwin. Ya, kami orang jangan berkahwin. Mari berdamsa, mari bercerai. Jadi, that's why saya